pokok yang keempat. Jadi kita tak tunggulah untuk penuhkan kursi ni sebab takut tak habis. Masih ada lebih kurang dekat 90 poin tadi. InsyaAllah kita cuba khatangkan, insyaAllah semoga dapat selesaikan pada hari ini. Yang ada soalan boleh letak dekat kalau tak nak tanya secara langsung, ataupun nanti boleh secara langsung. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur lagi-lagi kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat Allah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi berkumpul hari yang kedua, sambung perbincangan kita dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid yang bincangkan tentang ilmu tauhid. Dan kita terus sahaja sambung pada bait syair yang ke-57. 57 sambung yang semalam. Semoga Allah SWT beri kesempatan untuk kita khatam pada hari ini. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdhil fadli. Lakin bida imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Wa minhu minal jaiz al-aqli fi haqqihi ta'ala. Dan setengah daripada perkara yang harus bangsa akal pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang mana Allah SWT ni dia ada, kita ulang kembali yang semalam tu, Allah SWT ni ada 20 sifat yang wajib, ada 20 yang mustahil, dan satu yang harus, yang kita nak kena i'tiqadnya wujubul wajibat, kan, wajib segala sifat yang wajib, istihalatul mustahilat, yang tertegah perkara-perkara yang mustahil, dan jawazul jaizat. Itu akidah kita, mana harus perkara yang harus. Ini di antara perkara yang harus, yang kita harus wajib kita beriktikad, ialah irsalu jami'ir rusli, mengutuskan sekalian rasul. Allah Subhanahu wa taala harus mengutuskan sekalian rasul. Itu tidak wajib langsung bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata wajib, artinya Allah Taala berhajat kepada rasul. Bila berhajat kepada rasul, Allah Taala berhajat pada orang beramal. Maknanya Allah Taala berhajat pada amalan. Sekarang ni Allah Taala itu huwal ghani, istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Mana Allah Subhanahu wa taala tu maha kaya, dia tak berhajat kepada apa-apa. Dia boleh saja bagi orang itu dapat hidayah tanpa rasul. Boleh saja macam Nabi Ibrahim, keseorangan, tak ada siapa yang cerita agama dengan dia, tapi dia dapat hidayah sendiri-sendiri, kan? Jadi apa ini harus, semua itu harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala katanya fala wujuba gitu. Fala wujub, maka tidak jenis wajib, bal bimahdhil fadli, bahkan dengan semata-mata limpahan kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hantarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fadli, pemberian limpah kurnia Allah Taala untuk kita, untuk muliakan kita ini. Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada pertolongan Rasulnya, tidak. Lakin biza imanuna qad wajaba, akan tetapi dengan ini, dengan jawazi irsalir jami'ir rusli ini, imanuna, berimannya kita itu
qad wajaba, sesungguhnya telah wajib ia. Wajaba alif lil itlaq, wajiblah beriman itu, bukan alif tasniah, bukan. Fada' hawa qaumin bihim qad la'iba, maka tinggalkanlah hawa nafsu, ereng hawa nafsu, orang tu lu cakap kan. Tinggalkanlah, da' tu amal daripada tada'u. Da' mana tinggalkan, utruk. Hawa qaumin, hawa nafsu satu kaum, bihim dengan mereka itu, qad la'iba, yang sungguhnya telah bermain ia, alif itlaq, mana dia bermain-main. Hawa nafsu itu, ia hawa itu dengan mereka itu, dengan kaum. Mereka itu mengiktikadkan kata Allah Ta'ala ni wajib mengutuskan Rasul, seperti mana Mu'tazilah dan juga hukama, orang-orang hukama, hakim, orang-orang Mu'tazilah, mereka fikir guna logik. Mereka itu mengatakan wajib, kalau Allah Ta'ala tak hantar Rasul, macam mana orang nak dapat hidayat? Jadi mestilah Allah Ta'ala tu hantar Rasul untuk orang dapat hidayat. Kan, jadi itu satu pendustaan terhadap akidah. Dan juga ada juga golongan yang mengatakan mustahil Allah Ta'ala hantar Rasul, iaitulah seperti puak Samniyah dan Barohimah. Mereka ini menafikan Rasul. Tak ada Allah Ta'ala tak perlu pada Rasul-Rasul, dia tak ambil Rasul daripada kalangan manusia. Itu akidah mereka. Kita ini beriktikadkan harus sahaja Allah Ta'ala hantar Rasul, bukanlah wajib pada akal. Wa wajibun fi haqqihim amanah wa sidquhum wa dhif lahul fatanah. Wajibun khabar muqaddam, al-amanatu mubtada'un muakhkharun. Fi haqqihim ta'alluq pada wajibun. Wal amanatu, dan bermula sifat amanah, kepercayaan, amanah, amin. Amanah makna tidak melakukan dosa, tak buat dosa dan tak buat benda-benda yang makruh. Itu namanya amanah. Amanah ni, sifat amanah ni wajibun fi haqqihim, wajib pada zat mereka itu Rasul, diri mereka itu Rasul. Haqqi itu makna zat, tubuh Rasul. Wajib pada zat mereka itu al-amanatu, amanah, sifat amanah. Wasidquhum, dan benar mereka itu. Benar ni lawannya dusta. Rasul-Rasul tak dusta, mereka ada bersifat dengan benar. Mereka itu rusul. Wadif, dan sandarkan olehmu. Dif fi'il amar. Dif, adhafa yudif, atau adif. Ini apa ni? Dif, sandarkan olehmu. Lahu baginya, bagi sidqihim itu al-fatanata, maf'ul akan sifat fatanah. Kamu sandarkan bagi sidik itu akan sifat fatanah. Maknanya sifat yang ketiga ni sifat fatanah. Rasul-Rasul ni ada sifat fatanah, adalah sifat pintar dan cerdik. Rasul-Rasul ni memang semuanya, tidak ada yang dungu, tidak ada yang bebal, tidak ada yang bodoh. Semua Allah Ta'ala lantik Rasul-Rasul bersifat dengan fatanah. Tiga dah, amanah, sidik, fatanah. Itu semua sifat segala Rasul, bukan Rasul Nabi Muhammad saja, semua Rasul bersifat dengan demikian. Wa mislu za tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Wa mislu za, dan seumpama ini, seumpama al-madhkur minas salasah, seumpama yang disebut daripada tiga tadi. Mana tiga tadi? Ia adalah amanah, siddiq, fatanah. Za mana ini, seumpama itu tablighuhum, tabligh mereka itu, menyampai mereka itu rusul-rusul. Tabligh makna menyampaikan. Jadi sifat Rasul yang keempatnya menyampaikan. Menyampaikan mereka itu. Mereka ini menyampai, wajib bagi Rasul-Rasul menyampai, maknanya tidak menyembunyikan. Lima, atau menyampaikan bagi barang yang membawa datang mereka itu. Atau itu makna bawa datang melalui wahyu. Allah Ta'ala beri wahyu pada mereka, mereka bawa datang benda itu, dan mereka sampai semuanya, mereka tak sembunyi satu pun. Lima atau makna lima ja'u, bagi barang yang mendatang mereka itu bih. Wa yastahilu didduha kama rawaw,
Dan mustahil lah oleh lawan-lawannya, lawan-lawan bagi arba'ah, didduha diddus sifatil arba'ah, lawan bagi sifat-sifat yang empat itu mustahil, tak boleh terima akal. Kama rawau, seperti mana telah meriwayatlah mereka itu, rawau ay rawahu, meriwayatlah mereka itu ulama, akan dia akan mustahil. Maknanya dalam syair ni nak saya katakan kepada kita, dalam bait ni nak ceritakan kepada kita, wajib bagi Rasul tu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bagi Rasul itu kazib, khianah, kitman, baladah, kan? Maknanya kazib tu bohong, mustahil, tak boleh hadap pada Rasul. Khianah tu maknanya buat dosa, kan? Buat benda makruh, namanya khianah. Rasul tu tak pernah buat benda makruh. Kitman tu menyembunyikan, lawan bagi tabligh. Baladah tu bodoh, lawan bagi fatanah. Rasul-Rasul tidak ada bodoh, baladah tidak ada. Mustahilnya kazib, khianah, kitman, baladah. Sehingga kan Rasul-Rasul ni dia tidak bohong ataupun dia bersifat dengan siddiq. Sehingga kan Nabi Muhammad ni dia terlampau jaga, kan, dia terlampau jaga, sehingga kan Nabi Muhammad SAW ni tidak melakukan tauriah. Kalau kita ngaji ilmu balaghah kan, dalam ilmu bading itu dia ada sebut tauriah. Tauriah ni selalu Nabi Ibrahim ada guna tauriah, kan? Tapi Nabi Muhammad ni dia tidak menggunakan tauriah dalam percakapan dia, kan? Terlampau pantangnya itu nak jaga dia tu, sehingga kan Nabi Muhammad ni tak menggunakan tauriah. Ulama beritahu tauriah ni dia boleh cakap, dia tak berdosa pun, tapi mukhatab, orang yang dengar kita cakap tu, dia faham kata kita bohong dia, kan? Tapi padahal kita tak bohong pun, kan? Itu namanya tauriah. Maknanya satu percakapan kita tu ada dua makna, satu makna yang ba'id, satu makna yang qarib. Dia faham makna qarib, makna yang dekat, tapi kita nak makna yang ba'id, makna yang jauh. Macam Nabi Ibrahim kata inni saqim ketika kaum dia ajak pergi pesta, tokong kan, dia kata inni saqim, dia kata aku sakit. Saqim tu mukhatab, dia faham kata apa ni, sakit demam, cimanih, darah tinggi, gitulah saqim. Tapi maksud dia sakit tu makna sakit hati. Aku sakit hati tak lepi, nanti aku mengamuk, kan? Contohnya begitu, dia nak begitu. Jadi itu tauriah. Itu Nabi Ibrahim menggunakan cakap tauriah. Macam juga bal fa'alahu kabiruhum hadza. Orang tanya dia, kamu kan yang buat pecah semua tokong-tokong ni? Kan Nabi Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim kata bahkan membuat akan dia oleh yang besar ini, oleh tokong besar ni yang buat ni. Jadi zahirnya macam Nabi Ibrahim bohong lah, padahal dia yang balun tadinya, kan? Macam mana seorang Nabi boleh bohong? Maksudnya bukan bohong, itu dia tauriah. Maknanya maksudnya bal fa'alahu tu, dia maksudkan fa'alahu tidak ada satu dhamir ghaib, kembali kepada diri dia sendiri. Bahkan membuat ia Ibrahim lah, kan? Dia akan hancurnya segala tokong-tokong berhala ni. Kabiruhum haza, dia buat mubtada khabar. Kabiruhum haza, yang besar daripada semua tu, ini, ni yang paling besar, kan? Ada nak cerita gitu, dia buat dua ayat. Nabi Ibrahim kata yang membuat kerja ni dia sendiri, tapi ini tokong yang besar. Dia maksud gitu. Makna baik tu jauh, orang nak faham itu jauh. Tapi makna qaribnya orang faham kata bahkan membuat kerja ni oleh yang besar ini, tokong yang besar ni. Jadi itu makna qarib. Itu maknanya tauriah. Tauriah boleh kita cakap, syariat kita Nabi Muhammad pun boleh kita bercakap. Kan macam orang nak, selalunya orang nak pinjam duit dengan kita ada duit berlambak dalam bank kosong-kosong semua tu. Pinjam duit kan, piti-piti yang tak dapat ni pinjam duit, kan? Jadi apa ni, tak ada duit, tak ada, kan? Padahal duit kita banyak pun, berjuta. Duit kita banyak, tapi kita jawab tak ada. Bohong, kan? Zahirnya faham kata bohong, padahal itu bukan bohong. Maksud kita tidak ada peruntukan hutang untukmu, kan? Peruntukan hutang untuk dia tak ada. Sebab bagi hutang putus kawan. Jadi tak ada peruntukan hutang. Maksud kita tak ada peruntukan, kan? Tapi duit kita banyak. Itu maknanya tauriah. Boleh kita
Amal tak berdosa. Kalau dia kata bohong, biarlah dia kata bohong, tapi kita dengan Allah kita lepas kan. Sebab kita maksud lain, dia faham maksud lain. Itu tauriah. Tauriah tu pun jadi pelik juga. Ada setengah orang baca kitab Jawi, contohnya macam dalam kitab apa tu, Penawar Bagi Hati, ada sebut tauriah kan. Ada cerita bab dosa bohong kan, kemudian dia sebut harus kita menggunakan tauriah dalam kitab Penawar Bagi Hati tu. Ada satu orang tu dia pergi ngajar kampung kan, dia baca boleh kita toreh. Tauriah dia baca toreh, tawarayata. Dia baca toreh. Apa toreh? Toreh getah ke? Dia tak faham, dia tangguh. Muncullah dia tangguh kan. Sebab dia datang ke pondok, saya buka kitab tanya, oh itu bukan toreh, bukan toreh getah, tauriah kan. Tauriah. Jadi maknanya kitab Jawi pun nak baca, dia kena ada Arab lah juga kan. Asas basic Arab tu, sebab dia bergantung dengan bahasa Arab. Tauriah. Jadi Nabi Muhammad, sekalipun tauriah itu benar, tapi Nabi Muhammad ni Al-Amin kan, dia cukup amanah, dia tidak menggunakan tauriah tersebut. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa' fil hilli. Jaizun khabar muqaddam. Kal akli itu mubtada muakhar tu. Macam mana mubtada pula haraf jar? Kaf kal akli, kita masuk nahwu baliklah kan. Dia kaf tu namanya kaf, bukan haraf jar. Kaf tu dia panggil ismiyah. Makna kaf tu kalimah isim, ka ismiyah. Wasta'malus man wa kadza an wa ala. Adalah alfiah dia sebut kan, wasta'malus man wa kadza an wa ala. Maknanya kaf haraf jar, min haraf jar ada juga diistimalkan isim, digunakan sebagai kalimah isim. Kal akli itu mislul akli. Mislul akli maknanya bermula seumpama makan. Jaizun fi haqqihim, harus pada zat mereka itu. Ataupun kalau kita terjemah bahasa Melayu tak susah, kalau kita buat terjemah bahasa kampungnya, dan harus pada zat mereka itu seperti makan. Faham lah kan. Tapi kita nak tarkib ikut nahunya, begitulah kan. Jaizun khabar muqaddam, mubtada muakhirnya kal akli, mislul akli jaizun, namanya kaf ismiyah. Ataupun kita buat jaizun mubtada, boleh mubtada apa ni, mubtada yang tidak ada khabarnya, dia ada fa'il, sadda masaddal khabar, boleh. Patutnya dia kena ada syarat. Syarat dia ada istifham ke, nafi ke kan. Tapi boleh, ada juga ulama yang kata tak perlu pada i'timad, tak perlu pada syarat. Ala haddi faizun ulu rasyad kan, faizun ulu rasyad, dia tidak ada syarat. Mana wajah izun dan haruslah. Kalau kita buat kita lagi mudahlah. Kal akli itu jadi fa'ilnya. Dan haruslah pada zat mereka itu rusul kal akli, oleh seumpama makan, wa kal jima'i, dan oleh seumpama bersetubuh, lin nisa'i, bagi perempuan-perempuan, fil hilli, pada ketika halal, pada waktu halal. Hilli itu mana halal, bukan hak zina tu. Jadi ini nak cerita sifat yang harus bagi Rasul. Tadi dah cerita sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul. 4 jadi 8. Sekarang masuk satu yang harus bagi Rasul, satu je. Dia hanya satu je yang harus bagi Rasul, iaitulah bersifat dengan sifat-sifat manusia, iaitulah seperti makan. Rasul tu boleh makan sebab Rasul tu manusia. Boleh juga Rasul tu tak makan kan? Boleh makan, boleh tak makan Rasul. Wakal jima'i, dan seperti bersetubuh dengan isteri pada waktu halal. Tapi yang disebut hilli tu maksudnya halal ni dia ada dua. Satunya halal bil milki, yang keduanya halal bin nikah. Halal bin nikah tu macam isteri-isteri Nabi biasalah, tapi halal bil milki tu ada juga kan. Seumpamanya Maryah Qibtiyah tu kan, dia hamba
yang dihadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi juga bersetubuh dengan hamba. Ini satu benda yang besar yang Allah Ta'ala pun menghalalkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun halal bersetubuh dengan hamba. Ammah. Tapi janganlah ambil ammah Indonesia tu bersetubuh, dia tak boleh kan. Itu bukan dia hamba yang sebenar. Itu bukan milik, itu kita bayar gaji kan. Itu orang gaji. Dan harus, maknanya harus bersetubuh pada, maknanya itu sifat-sifat manusia. Itu kerja-kerja buat manusia. Sebab Rasul tu manusia, jadi dia pun buat apa yang manusia buat lah. Itu makna harus. Jangan kita fikir Rasul tu macam malaikat. Wa jami'un ma'al ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatra hilmira. Wa jami'un, dan menghimpunlah, makna alladhi, akan makna perkara yang taqarrara, telah tetap ia. Menghimpun itu syahadatal Islam, yang ni jami'un tu mubtada tu, tapi dia tidak ada khabar, dia ada fa'il sadda masadal khabar. Mana fa'il dia syahadata. Syahadata tu isim tasniyah. Asyhadu syahadata ni dia jadi fa'il sadda masadal khabar ala haddi faizun ulur rasyad. Wa qis wa kasti faminin nafyu wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad, dalam kitab matan alfiyah. Dia tidak perlu kepada apa-apa syarat i'timad. Dia syarat i'timad tu wa wal yastifham mana harfan nida au nafyan au jasifatan au musnada. Tak perlu ada semua tu. Ala haddi faizun ulur rasyad. Wa jami'un, dan menghimpunlah, ni maf'ul dia, makna alladhi taqarrara, akan makna perkara yang telah terhurai, yang telah ditetapkan tadi ni. Syahadatal Islami, oleh dua kalimah syahadah bagi Islam. Apa dia dua kalimah syahadah bagi Islam? Iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatrahil mirab, maka campak olehmu. Ini dipanggil takmilatul lil bait, nak menyempurnakan syair sahaja. Fatrah, maka campakkan olehmu al-mira. Mira tu mana? Al-jidala, akan perdebatan. Campak olehmu akan pertelingkahan dan perdebatan. Tak payah kita berdebat dengan orang lah, tak kan, tak payah bergaduh-gaduh, tak payah bising-bising. Kita campakkan semua tu, buangkan semua tu. Maknanya dalam syair nak cerita pada kita 50 aqaid yang disebutkan tadi ni, semuanya itu terisi, terkandung di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita kata la ilaha illallah, itu terisi dalamnya 41. La ilaha illallah tu maksud apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah, mana la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Hanya Allah saja yang layak disembah dengan sebenar. Maksudnya lagi, la mustaghniya an kulli ma siwahu wala muftaqira ilaihi kullu ma'adahu illallah. Itu maksud dia yang sebenar lagi. Maknanya tidak ada satu zat pun yang mana dia tu terlepas, tak berhajat kepada benda lain, dan semua benda lain itu berhajat, tumpu kepada dia. Tidak ada semua tu melainkan Allah. Hanya Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang istighna dan iftiqar, kan? Yang dia tidak berhajat kepada benda lain semua berhajat kepada dia. Hanya dia saja Allah. Itu makna la ilaha illallah. Sebab ilah tu mana mustaghni, mana yang terkaya, dan muftaqir ilaih kullu ma ada. Itu maksud dia. Sebab nak jadi Tuhan tu, dia punya definisi Tuhan tu. Tuan-tuan, PBB pernah buat pembincangan tentang Tuhan. Sampai ke akhir persidangan PBB tak temu definisi Tuhan. Masing-masing nak cipta definisi Tuhan. Sebenarnya ulama' dah tetap, dah mudah je definisi Tuhan ni. Istighna dan iftiqar, kan? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma ada ilaih. Maknanya bahasa berkampung cakap, dia tak berhajat kepada benda lain semua berhajat ke dia. Siapa yang ada macam tu?
Allah saja, kan? Allah saja, lain pada dia tidak ada. Istighna iftiqar itulah definisinya. Jadi bila kita ucap saja la ilaha illallah, mesti dia kena ada wujud. Nak jadi mustaghni, kan? Dan muftaqir ilaih kullu ma'adah tu mesti dia kena ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, semua dia kena ada sifat-sifat yang 20. Dan mesti mustahil daripada ada 20 yang berlawanan tadi, dhid, yang berlawanan tadi. Dan mesti harus pada dia mengadakan ijadu syai'in minal mumkinat wa i'damuh, mengadakan sesuatu daripada mungkin, ataupun watarkuh, meninggalkan, mengadakan sesuatu daripada mungkin. Jadi dalam tu terkandungnya 41. Bila kita kata la ilaha illallah, ada dalam itu terisinya 41 akidah yang kita kena i'tiqadkan. Wa wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, dan jawazul jaizat. Apabila kita ucap pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maksud Muhammadur Rasulullah? Muhammad itu utusan Allah. Bila kata dia utusan Allah, dia mesti kena ada 4 sifat tadi: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan tidak boleh ada kazib, khianah, kitman, bala dah. Itu namanya mustahil. Dan harus satu, iaitu bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka itu. Kalau sifat yang bawa kekurangan pada martabat mereka itu tidak boleh ada pada Rasul, kan? Jadi itu maknanya dalam Muhammad Rasulullah itu terisilah 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, jadi 9. Bila kita cantumkan 9 campur dengan 41 tadinya, jadilah 50 akidah. Itu yang disebutkan sebagai khamsina min aqaidil iman, 50 daripada akidah-akidah iman yang terkandung, terisi di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maksud katanya wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Dan tidak adalah, lam yakun makna tidak adalah, nubuwatun, kenabian. Nubuwah adalah kenabian, jadi nabi. Nabiyun tu maksudnya nabi, diri zat nabi. Tapi nubuwah itu kenabian, makna jadi nabi. Tidak adalah menjadi nabi itu muktasabatan, diusahakan. Nak jadi nabi ni tak boleh kita nak usaha, tak boleh kita nak merhati, nak zikir, nak puasa, nak jadi nabi tak boleh. Walau raqa fil khairi a'la aqabah, a'la aqabatan, walaupun mendaki ia, raqa makna mendaki, menaiki ia, memanjat ia, fil khairi pada kebajikan itu, a'la aqabatan, setinggi-tinggi gunung, setinggi-tinggi jalan-jalan naik ke gunung. Dia aqabah ni maksudnya jalan-jalan naik ke bukit tu, kan? Jalan naik bukit bukan jalan macam ni, maknanya kita kena pinjak batu ni susah, makin tinggi makin susah, makin gayat kita naik atas, kan? Macam orang panjat mendaki gunung tu lah, macam orang mendaki gunung tu dengan kasutnya tajam, dia kena pakai talinya, kan? Makin tinggi makinlah gayat, makinlah susah, makinlah berisiko jatuh mati, kan? Jatuh makna dia jadi cakapnya dia jadi apa? Dalam ilmunya dia bagi isti'arah, kan? Dalam kata dia ilmu bayannya dia nama isti'arah tasrihiyah, namanya isti'arah musarahah, isti'arah tasrihiyah. Jadi diumpamakan dengan orang mendaki gunung itu dengan seorang tu yang melakukan amal ibadat yang terlampau banyak. Dia puasa langsung tak tinggal-tinggal dengan hasrat nak jadi rasul, jadi nabi, kan? Dia tahajud sampai tak tidur malam dengan hasrat niat dia nak jadi nabi. Dia zikir sampai lidah tak makan-makan dengan hasratnya nak jadi nabi. Tak boleh. Tu maknanya tak boleh diusahakan jadi nabi. Sebab tu orang-orang lah ni yang nak jadi nabi tu dia tak payah buat semua tu. Kalau usaha pun tak dapat, baik mengaku gitu je. Dia mengaku jadi nabi.
Rasul kah contohnya jadi nabi. Jadi nabi ini habis macam mana jadi nabi? Katanya bal zaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bal zaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bahkan demikian itu nubuwah. Nak jadi nabi itu fadlullahi, limpahan kurnia Allah. Itu hanya pemberian Allah. Allah Ta'ala pilih siapa-siapa. Yu'tihi, yang memberilah ia Allah akan dia, akan fadlahu, akan kelebihan limpahan kurnianya itu liman, bagi mereka, bagi orang yasha'u, yang mengendakilah ia Allah. Hu, akan dia, akan man tadi. Maknanya kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi Rasul, maka Allah Ta'ala pilihlah dia jadi Rasul. Tak payah kita nak daftar, nak usaha, nak puhu, nak minta, rayu, tak payah. Macam dengan Qarun. Qarun ni dia segak, dari segi rupanya dia tampan macam Nabi Musa juga. Dia sepupu dengan Nabi Musa. Ada yang kata dia tu bapa saudara Nabi Musa, tapi umurnya sebaya. Qarun. Ada yang mengatakan Qarun tu dia sepupu Nabi Musa, tapi yang masyhurnya dia ni sepupu bagi Nabi Musa. Jadi Qarun ni dia satunya dia segak, tampan, kaya. Satu lagi dia kaya lah kan, dia kaya harta banyak. Jadi Nabi Musa nya ada ketampanannya tapi harta tak ada kan. Jadi patutnya dia minta kepada Allah Ta'ala, patutnya dialah yang jadi Rasul, jadi Nabi. Ni apa, Musa orang miskin je, patutnya dia. Daripada dengkinya itu kan, hasadnya itulah yang rosak binasa Qarun itu. Dia asalnya Islam, asalnya beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Dia bercita-cita nak jadi Rasul macam kan Nabi Isa. Jadi kita tak payahlah berniat nak kita jadi Rasul tu kan. Jadi wali sudahlah kan. Jadi orang soleh sudahlah. Jadi syuhada pun bolehlah, tak payah nak jadi Rasulnya. Itu Allah Ta'ala dah tetap dah. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Ini syair yang saya cerita semalam, yang boleh menyebabkan seorang sahabat saya tu dapat isteri percuma kan. Dia pergi ceramah Maulid Rasul. Ni musim sekarang lah Maulid Rasul, kebetulan pula kan. Dia pergi ceramah satu tempat tu, perang dia ceramah. Dia bawa keluar syair ni, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Berkatalah Ibrahim al-Laqani. Masya Allah, alim ni kan. Turun pada ceramah tu, pergi ambil anak saya menikah. Aduh, bagi tu. Siapa yang nak dapat free ni apa ni? Hampailah. Kan? Wa afdalul khalqi, dan seafdal makhluk, sebaik-baik makhluk, selebih-lebih makhluk. Semua ni selebih-lebih makhluk alal itlaqi, di atas itlaq. Itlaq ni maknanya tanpa kita kaitkan dengan satu makhluk yang lain kan. Kita lepaskan daripada kait, tidak berkait dengan siapa-siapa. Secara umumnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil, maka cenderung olehmu anis syiqaqi, daripada syiqaq, perpecahan, perbantahan. Maknanya kita buat jalan putus, kata putus iaitulah Nabi Muhammad adalah seafdal makhluk, sebaik-baik makhluk. Tapi kita kena faham, diletakkan alal itlaq tu, di atas jalan itlaq, maknanya semua ni, semua makhluk Allah, yang paling lebih sekali Nabi Muhammad. Kita kena pegang itu. Jangan kita membandingkan dengan perkara-perkara lain. Sebab apa? Membandingkan dengan perkara lain kadang-kadang boleh, kadang-kadang murtad kan. Contohnya kita bandingkan dengan Nabi Muhammad dengan Jibril, siapa yang afdal? Tak apa, jawabnya Nabi Muhammad. Tak apa. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, siapa afdal? Nabi Muhammad. Tak apa, bandingkan dia dengan Nabi Yusuf. Tiba-tiba bandingkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad dengan khinzir, siapa afdal lah? Itu kafir tu, murtad tu. Khinzir, tikus. Nabi Muhammad dengan tikus tu siapa afdal lah? Kan, itu maknanya itu dia tidak itlaq, mana dia pikirkan satu-satu. Maknanya itu boleh menjatuhkan akidah dia, merosakkan akidah dia.
Sebab tu saya tak setuju sangat ada setengah orang letak, ada setengah penulis-penulis Eropah sana ada, saya tak ingat apa semua, ada orang cerita kata manusia-manusia yang berjaya dalam dunia ni dia kumpul kan, ada letak yang pertamanya Nabi Muhammad kan, lepas tu yang lain yang kedua. Mana itu seolah satu perbandingan dengan orang lain. Nabi Muhammad dah dibandingkan dengan orang lain. Saya tak setuju kan perbuatan macam tu. Maaf saya cakap, pernah viral dalam Facebook, lalu kot dalam laman saya tu, ada satu orang tu Masya Allah kan, entah dia jahil, entah dia kianat, entah ke apa, ataupun Red bin Ami ke apa kan, dia tulis apa tau, Tuan Guru Haji Hadi dengan Nabi Muhammad, mana kamu paling sayang? Masya Allah kan, dia boleh tulis macam tu kan. Dia tak boleh kita nak membandingkan begitu, tak boleh. Jadi nak bandingkan dengan makhluk-makhluk lain tu tak boleh. Kadang-kadang boleh menjadi ridah, boleh jadi rosak agama kita kan. Jadi Nabi Muhammad tu tetap dia yang paling afdal daripada segala makhluk. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah dzil fadli. Dan bermula segala nabi-nabi lainlah kan, nabi-nabi lain daripada Nabi Muhammad itu, yalunahu mengiringi mereka itu akan Nabi Muhammad fil fadli pada kelebihan. Fadli itu makna kelebihan. Maknanya nabi lain tu duduk peringkat nombor 2. Nabi Muhammad tu yang paling nombor 1, nabi lain nombor 2, Adam, Idris, Nuh, Soleh semuanya di bawah Nabi Muhammad martabatnya. Dan di kalangan nabi itu pun dia ada yang, di kalangan nabi itu pun tak sama juga, ada yang lebih kan. Contohnya dalam kalangan ulul azmi yang 5 tu kan, itulah yang tahap yang nombor 2, martabat yang nombor 2, nabi-nabi ulul azmi. Kemudian rasul-rasul yang jadi nabi, nabi-nabi yang jadi rasul kan. Dan dalam kalangan 25 rasul tu pun, ataupun 20 rasul yang baki lagi pun, ada yang berlebihan kurang dia punya martabat dia. Dan selepas itu nabi-nabi yang tidak menjadi rasul, ada juga nabi-nabi yang tidak menjadi rasul, macam Nabi Khidir kan, Nabi Daniel contohnya, mereka itu tidak menjadi rasul. Itu di belakang daripada rasul. Wa ba'dahum ba'dal anbiya malaikah. Malaikat tu iaitu para malaikat zil fadli yang mempunyai kelebihan. Jadi selepas daripada nabi-nabi semua tu barulah malaikat. Malaikat. Jadi malaikat ni duduk rendah lagi daripada peringkat nabi-nabi. Tapi malaikat pun di sudut malaikat tu pun dia ada yang berlebih kurang juga. Malaikat ni dia macam yang besar sekali, apa tu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel itulah kan. Dia itu yang lebih. Kemudian malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat yang jadi pengikut kan, ini bawah-bawah ni. Itu tertib susunan makhluk yang lebih. Hadza wa qaumun fassalu id faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Hadza maf'ul fi'il mahdzuf. Mana ifham hadza, fahamilah akan cerita ini, fahamilah ini betul-betul. Ifham hadza. Wa qaumun, dan satu kaum, fassalu mentafsil mereka itu, memperinci mereka itu, id faddalu ketika melebih mereka itu. Itu maknanya tadi disebut secara kasar kan, tapi secara tafsirnya macam saya sebut tadi lah, malaikat pun dia ada sekian-sekian dia punya martabat dia kan. Itu mana ada tafsirnya. Kalau kita nak dapat tafsir tu dalam kitab-kitab yang kecil, kalau masa kita panjang pun kita bincang, tapi nak bincang itu pun makan masa panjang tu, nak khatam takut tak sempat. Jadi kita boleh cari rujuk dalam buku-buku lain lah. Wa ba'du kullin, dan sebahagian daripada setiap mereka itu, ba'dahu akan sebahagian yang lain, qad yafdulu terkadang lebih ia, makna dia lebih akan sebahagian lain. Ba'du kullin qad yafdulu ba'dahu, itu maf'ul bagi yafdulu. Sebahagian daripada sekalian mereka itu terkadang lebihlah ia akan sebahagian yang lain. Maknanya malaikat ni pun dia ada yang lebih kurang, berlebih kurang malaikat. Begitu juga nabi-nabi.
Nabi-nabi pun ada yang berlebih kurang kan dalam peringkat martabat mereka itu rasul-rasul. Habis bil mu'jizati uyidu takarruma wa ismatul bari likullin hattima. Hattim fi'il amal tu. Hatta ma yuhattimu hattim. Bil mu'jizati dengan segala mukjizat uyidu dikuatkan mereka itu rasul-rasul takarruman nisbah kemuliaan wa ismatul bari dan memeliharalah Allah al-bari itu Allah wa ismatul bari dan memeliharalah Allah likullin bagi segala nabi-nabi anbiya hatima perwajibkan olehmu sesungguhnya perwajibkan oleh alif tu alif apa ni lil itlaq tu apa dia bukan alif tu ganti daripada nun taukid khafifahan wa abdilan habana fi'lin ulifa apa ni qifan qifa tu ada qifan jadi wa abdilan habana fi'lin alifa kan alifa ada alif tu. Jadi nak ceritakan di sini dua perkara. Satunya ismatul bari likulli, maknanya Allah Taala memelihara segala rasul-rasul itu daripada melakukan dosa. Ini yang disebut sebagai rasul-rasul itu semuanya maksum. Ismah tu makna maksum lah, nak cerita kata maksum. Maka rasul-rasul itu maksum. Allah Taala jaga mereka daripada terjatuh melakukan perkara-perkara berdosa atau perkara-perkara yang makruh. Baik, yang pertama tadinya dia cerita mukjizat. Allah Ta'ala hantar Rasul dan Allah Ta'ala bekalkan mereka dengan mukjizat untuk menguat uyidu. Dikuatkan mereka itu, diperkasakan mereka itu dengan mukjizat. Orang nak buat apa ke Rasul-Rasul tak boleh. Allah Ta'ala bekalkan mereka itu dengan mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni perkara pelik, ialah perkara yang mencarikan adat amrun khariqul lil adah tazharu ala man idda'an nubuwah kan. Maknanya perkara yang merosakkan adat yang zahir di tangan orang yang mendakwa jadi rasul. Sebab itu mudah aja. Kalau orang tu mengaku jadi rasul, pejabat agama panggil dia tak payah berdebat. Kan? Ini bila dengan rasul panggil berdebat. Untuk apa nak berdebatnya dengan orang yang macam tu? Tentu dia jahil. Jadi tanya dia aja, kalau nak jadi rasul syarat dia kena ada mukjizat. Cuba tunjuk apa mukjizat kamu. Oh, dia pegang tisu, ceng tiba-tiba jadi apa ni? Burung merpati standard lah kan. Oh, ni mukjizat dia. Nak tahu mukjizat tak mukjizat bukan payah mana. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Pum, hilang burung merpati tadi kan. Itu namanya sihir, bukannya mukjizat. Kan kita baca 3 kul ke, baca ayat kursi ke, hilanglah burung-burung tadinya. Itu bukan mukjizat. Mukjizat tak apa. Mukjizat ni dia real, memang jadi betul segala benda-benda yang mukjizat tu. Dia mawujud, dia jadi sungguh. Macam dengan ahli silat mata apa semua, David tu apa semua kan, yang boleh buat lembu lah, boleh padam jamban bangunan lah apa semua, itu dilindungi oleh makhluk tu je. Itu bukan mukjizat. Walaupun nampak benda pelik. Sebab benda tu tak betul. Kalau ialah benda tu betul sebenar, ahli-ahli silat mata buat burung merpati, dia tak payah buat pertunjukan. Dia pasal malam, dia tak payah buat pertunjukan. Dia padan duduk di rumah dia, dia buat lembu kan. Dia ada keping kain hitam, dia tutup apa-apa jadi lembu. Esok pergi jual 4,000 seekor kan. Sehari boleh buat 10 ekor lembu kan, dah 40,000 dah dia punya hasil. Dia untuk apa nak turun ke pasar hari nak buat pertunjukan, boleh berapa ringgit je jual ubat kan. Jadi itu namanya bohong kan kalau sungguh. Kalau hak pandai buat burung merpati, burung merpati pun siku 4-500 juga yang merak tu. Buatlah burung merpati merak tu kan, jual. Jadi semua tu bohong. Jadi rasul-rasul ni, mukjizat rasul ni adalah perkara yang sebenar-benar berlaku. Macam dengan Nabi apa ni? Nabi Musa lah kan, yang masyhur dengan mukjizat dia tu, yang kita katakan apa ni? Ular kan, jadi ular tongkat bisa jadi ular apa ni, tangannya jadi bercahaya putih kan. Jadi itu mukjizat-mukjizat Nabi. Semua Nabi dia mesti ada mukjizat. Dan ini saya pernah tengok orang Kristian pun dia berdebat dengan orang Islam kita kan. Di jalanan lah ada orang rakam kan. Dia kata nak jadi orang Kristian tu cakap, dia kata nak jadi rasul ni mesti kena ada dua. Satunya dia mesti kena ada satu benda yang pelik.
Maksud kita mukjizat lah kan. Yang keduanya mesti kena ada boleh membaca masa hadapan. Betul lah tu kan. Macam Nabi Muhammad dia boleh baca masa hadapan, dia boleh tahu benda-benda rahsia macam Ashabul Kahfi kan, dan dia boleh tahu baca masa depan. Macam Nabi Muhammad dia boleh cerita tentang apa kejadian di masa-masa depan. Itu mana tanda nak jadi rasul yang mereka pegang, yang Kristian pegang. Tapi bukanlah nak cerita Kristian tu sama dengan kita. Itu jadi pluralism pula yang sekarang ni kan. Jadi nak cerita kata perbandingan agamanya macam tu, maknanya ada juga sikit yang kesamaan. Jadi rasul-rasul ni dia ada mukjizat, benda-benda pelik. Nabi Muhammad sendiri pun lagi banyaklah mukjizat dia kan. Tangannya keluar air, ribu-ribu orang makan air daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang paling afdal di atas muka bumi ni. Selepas pada tu barulah air Zam-Zam. Sekarang ni air Zam-Zam duk ranking yang pertama lah, dah tak ada dah. Jadi air yang keluar daripada jari Nabi, celah-celah jari Nabi tu keluar, boleh guna minum, mandi, hadas, apa semua, berwuduk, simpan, boleh guna air tu. Air yang keluar daripada tangan Nabi. Pohon kurma berjalan kan, menggerak-gerakkan akarnya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah yang paling penting sekali laginya Al-Quran tu lah kan. Al-Quran tu itu namanya mukjizat, benda-benda yang pelik. Wa khussa khairul khalqi an qad tamama bihil jami'a rabbuna wa ammama. Wa khussa, dan ditentukan, fi'il madhi mabni majhul, khairul khalqi, akan sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk, an qad tammama bihi, akan bahawa sesungguhnya menyempurna ia, menyempurna ia bihi dengannya, menyempurnalah bihi dengannya, dengan khairil khalqi al jami', akan sekalian wa ammama, dan mengumumlah oleh Rabbuna, oleh Tuhan kita. Rabbuna mana Tuhan kita, wa ammama, dan mengumumlah ia akan risalahnya. Jadi maksudnya begini, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan Nabi Muhammad ni dia menyempurnakan bagi segala nabi-nabi, jami'ar rusuli. Maknanya selepas Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi. Al-jami' mana jami'al anbiya. Al-jami'ah alif lam ganti daripada mudhafun ilaih adalah jami'al anbiya. Dia menyempurnakan segala nabi-nabi. Menyempurna ni maknanya dialah yang paling akhir, tidak ada lagi nabi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bila tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad, ada dua ulama hurai. Yang pertamanya, siapa yang mengaku jadi nabi kafir kan. Yang keduanya, kalau orang tabligh itu dia hurai begini, dah Nabi Muhammad tu akhir zaman, tak ada orang dah jadi nabi selepas dia, kita lah yang kena sambung usaha nabi kan, daripada huraiannya begitu. Jadi cuma sambung usaha nabi, bukanlah jadi nabi kan. Jadi apa ni, maknanya Nabi Muhammad itu menyempurna, akhir daripada segala rasul. Dan kebangkitan Nabi Muhammad ni ammama, dia umum, dia rata seluruh alam. Macam Nabi-Nabi dulu dia khusus untuk kabilah, untuk puak-puak kaum dia saja. Sebab tu zaman dulu ada kadang-kadang satu masa tu dua orang Nabi kan. Macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, ada sekali tu Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa. Jadi Nabi Lut ni untuk sodomi tu kan, untuk kaum Sadum tu. Jadi Nabi Ibrahim tu kan, jadi dia kawasan dia ada kawasan-kawasan. Dia tak dia tak melepasi kawasan. Tapi Nabi Muhammad ni dia umum satu alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu melainkan rahmat, satu alam, satu dunia, rahmat. Lah ni baca rahmatan lil alamin jadi isu politik lah pulanya. Jadi ayat yang ke-70, bi'satahu fa syar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamanu yunsakhu. Bi'satahu, akan kebangkitannya. Ammama bi'satahu, dia bi'satahu ni dia jadi maf'ul bagi ammama tu. Dulu dia berkait dengan dulu. Wa ammama, dan mengumumlah ia Allah bi'satahu, akan kebangkitan Nabi Muhammad. Sambung yang tadi, bi'satahu tu sambung yang tadi. Kemudian dia mula balik, fa syar'uhu la yunsakhu bi ghairihi, maka bermula syariat Nabi Muhammad
khairil khalqi tadi la yunsakhu, tiada dihapus, tiada dimansuh. Yunsakhu tu dimansuh, Melayu pun cakap mansuh juga. Mansuh PTN, mansuh hutang filda, mansuh kan. Itu makna la yunsakhu, tiada dimansuh akan syariat Nabi Muhammad, tak dihapus. Hapuslah mansuh ni, tak dihapuskan syariat Nabi Muhammad bi ghairihi, dengan lainnya, lain daripada syar'i, dengan lain daripada syariat Nabi Muhammad. Hatta zamanu yunsakhu, sehingga masa itu dihapuskan. Apa maksud masa dihapus? Kayak kiamat lah. Makna sampai kiamat syariat Nabi ni tak boleh dihapuskan. Sebab tu nanti akhir zaman akan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tak akan bawa syariat dia kan. Nabi Isa pun dia akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab tu mula-mula Nabi Isa hadir, dia tak akan jadi imam, dia yang mengimami tu apa? Imam Mahdi kan. Imam Mahdi yang mengimami. Waktu tu dia mungkin belum lagi. Jadi lepas tu dia baru belajar syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Isa tu. Jadi dia akan bawa syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa tu dia akan bawa syariat Nabi Muhammad. Sehingga masa dihapuskan, syariat Nabi Muhammad tak akan siapa-siapa pun boleh menasahkan. Wa naskhuhu li syar'i ghairihi waqa' hatman adallallahu man lahu mana' wa nasqa ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dalahu min ghaddi. Ini bab nasih mansuh lah kalau kita ngaji dalam usul fiqh kan, kita fahamlah bab dalam usul fiqh ni masalah nasih mansuh. Tapi dia ada berkaitan dengan akidah juga. Wa naskhuhu, dan pula menasakhnya syariat Nabi Muhammad li syar'i ghairihi, bagi syariat orang lain, syariat Nabi lain daripada Nabi Muhammad. Waqa'a, berlaku ia, jatuh ia. Maknanya syariat Nabi Muhammad ni dia menasahkan syariat Nabi dulu. Contohnya syariat Nabi dulu tidak perlu tutup aurat kan, mandi boleh bogel. Maka datang syariat Nabi Muhammad, tak boleh bogel depan orang kan, kena tutup aurat. Sebab tu Mak Saleh tu dia masih ikut syariat dulu. Dia mandi di tepi pantai tu macam tu. Lepas tu kita nak pergi tegah, dia kata dia ikut syariat Nabi dulu kan. Jadi apa ni, sebenarnya Nabi Muhammad ni dia dah menasahkan. Saya pernah tengok satu orang kita, sahabat saya, dia satu cikgu, dia berdebat dengan satu orang mubaligh Kristian dalam kereta api. Saya nak kereta api sama dengan dia pergi ke Bangkok. Kemudian ada mubaligh Kristian daripada Singapura kan. Dia berdialog lah dengan satu sahabat saya tu, dia cikgu. Kemudian berdialog tu cerita tentang Nabi Isa lah dengan Nabi Muhammad ni kan, Nabi Isa. Jadi kawan saya tu cakap mudah ya. Dia kata sekarang ni Nabi Muhammad, kami beriman dengan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad datang, kita kena ikut syariat Nabi Muhammad kan. Syariat Nabi Isa sudah pun terhapus. Bandingan dia macam dengan you lah, you di di Singapura tu kan. Bila PM yang pertama dah jatuh jawatan, masuk PM yang kedua, kamu nak ikut PM yang pertama dulu ke ataupun nak ikut yang kedua ni kan? Tentu kena ikut yang kedua. Begitulah juga dengan Rasul-Rasul pun, mana yang mai akhir kita ikut yang akhir itulah. Dia bagi hujah, cantik juga dia berhujah. Jadi syariat Nabi Muhammad menghapuskan syariat-syariat yang dulu. Macam dikatakan syariat Nabi Isa, dia tidak ada basuh najis, taharah tak ada. Syariat Nabi Isa tu diceritakan dalam kitab kita, kalau pakaian yang terkena najis mesti digunting, dipotong, buang, dia tak boleh basuh kan. Tapi syariat kita ni basuh kan, dia ada hukum taharah. Hatman, wajib begitu, mesti begitu. Hatman tu makna wajib. Mana wajib dihapuskan syariat Nabi lain. Azallallahu man lahu mana'a, semoga menghinalah oleh Allah SWT akan mereka yang menegah ia baginya, bagi nasah syariat. Manakala masih lagi nak pakai syariat Nabi dulu yang bertentangan, maka semoga Allah Ta'ala hinakan dia, itu doanya. Azalla, mana menghina. Tapi macam Nabi Ibrahim tu, Allah Ta'ala suruh teruskan. Sebab tu syariat Nabi Ibrahim dia kekal sehingga Nabi Muhammad SAW. Ittabi' milata Ibrahim Hanifa kan. Milah Nabi Ibrahim, di antara syariat Nabi Ibrahim tu macam berkhitan
khitan lelaki, khitan perempuan, yang petikai khitan perempuan tu, itu sebenarnya syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan sampai kepada Nabi Muhammad. Dengan petikai itu boleh bisa merosakkan akidah. Wa nasqa ba'di syar'ihi bil ba'di. Ajiz tu fi'il ya, amar. Nasqa tu maf'ul bagi ajiz. Wa ajiz, dan perharus olehmu. Ajiz makna haruskan. Haruskan olehmu naskha ba'di syar'ihi bil ba'di, akan menasakh, membatalkan, merombakkan sebahagian syariatnya, syariat Nabi, bil ba'di, dengan sebahagian syariat yang lain. Syariat Nabi juga. Maknanya sama-sama syariat Nabi Muhammad yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad, boleh setengah menghapuskan, setengah boleh. Wa ma fi dha, dan barang yang apa ni, dan tiada pada ini, zatu mana haza, dan tiada pada ini hukum. Maksud ini hukum telah tajwizu naskhi ba'di syar'i bil ba'di, mengharuskan, membatas sebahagian syariat Nabi dengan sebahagian syariat Nabi yang lain. Tiada ada lahu baginya, bagi za ini, min ghaddin, tidak ada kekurangan. Ghaddin naqsin, tidak ada kekurangan. Tak ada kekurangan apa, tak ada celah apa, tidak ada kecelaan apa-apa. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kan? Maknanya tidak ada apa-apa kecelaan nasakh Nabi. Contohnya begini, datangnya satu syariat Nabi Muhammad, mana-mana isteri yang kematian suami, dia mesti kena iddah lama mana tau? Ya, setahun, kan? Mula-mula syariat Nabi Muhammad ni kena iddah 1 tahun, kan? Iaitulah ayat apa ni, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Setahun kena iddah. Kemudian datangnya ayat yang lain pula, tadi ayat surah Baqarah ayat 240, kan? Tapi datang ayat lain, surah Baqarah ke ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Itu yang kita praktis sekarang ni, 4 bulan 10 hari. Dulunya setahun. Atau panggil nasah menjadi takhfif, ringan untuk kita. Itu maknanya batal. Yang hukum dulu yang setahun, kita praktiskan yang 4 bulan 10 hari. Macam tu juga kes berperang. Dulunya kita kena berperang, musuh 200, kita 20 orang. Tentera Islam 20 orang, musuh 200, tak boleh lari. Kalau lari, dikirakan lari benda-benda perangan, berdosa, kan? Kita 20, musuh 200, maknanya seorang kena pegang berapa? Seorang kena lawan 10, kan? Satu kena lawan 10. Maknanya kalau kita seorang, musuh 10, kita tak boleh lari tu. Dia kena belajar macam Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, kan? Pegang kayu balak tu, pusing. Maknanya 10 kita tak boleh lari. Berat, macam mana kita nak lawan dengan 10? Seorang kita nak lawan dengan 10. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala takhfifkan. Apa ni? Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maknanya kalau tentera Islam 100 boleh lawan dengan 200. Maknanya nisbahnya 1 dengan 2 je, kan? Kita seorang, musuh 2, tak boleh lari. Kalau kita seorang, musuh 2, tak boleh lari. Tapi kalau kita seorang, musuh 3, dah boleh lari. Dah tak setaraf kita nak berlawan, kan? Maknanya dengan 2 tak boleh lari lagi. Jadi Allah Ta'ala tahu kata kita lemah, tak mampu jadi macam hero-hero, kan? Hindustan, Pakistan semua tu. Jadi kita lemah, tak mampu, maka Allah Ta'ala ringankan, takhfifkan di atas kita. Itu panggil nasah, untuk takhfifkan untuk kita ni. Itu nasah tu dulu 1 berdepan dengan 10 tak boleh lari. Sekarang ni 1 hanya berdepan dengan 2, tak boleh lari. Tambah-tambah 1 berdepan dengan 1.
Wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu, dan bermula segala mukjizatnya, mukjizat Nabi ni katsiratun, amat banyak sekali, ghurar, amat banyak sekali, ghurarun yang masyhur. Ghurrar makna wadihat, masyhur makna yang terang dan masyhur. Minha, setengah daripadanya, setengah daripada mukjizat Rasul ni kalamullahi, Al-Quran itulah mu'jizul bashari, melemahkan manusia. Quran tu mukjizat Nabi yang paling besar kan. Sebab tu Quran tu kita boleh guna syifa, kita boleh guna untuk baca sehingga jin-jin boleh terbakar kan. Kita boleh guna untuk kesembuhan kita semua, kita boleh guna untuk melembutkan hati manusia untuk kalau kita faham Quran tu, segala-galanya ada dalam Quran tu kan. Itu makna mukjizat yang paling besar. Dan sebaliknya manusia nak tiru seperti mana ayat Al-Quran tu pun tak boleh kan. Pernah kufar Makkah, Allah Ta'ala cabar dia buat Quran kan, maka dia hanya boleh ikut macam mana Quran tapi maknanya ke laut kan. Contohnya apa ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia orang sambung al-filu mal fil lahu khurtumun tawil kan dia buat tapi maksud dia ke laut langsung kan. Allah Ta'ala bukan nak cerita hakikat gajah tu kan. Jadi dia tak boleh buat, manusia ni tak boleh buat sebegitu. Baca pun dah orang nak tergelak. Wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramau. Wajzim, dan i'tiqad olehmu, jazam putus olehmu dalam hati ni dengan mi'raj Nabi. Dia ada Isra', ada Mi'raj. Isra' tak perlu disebut di sini sebab Isra' memang dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran Asra, tapi Mi'raj tak ada satu patah pun dalam Quran. Sedangkan kita ada dua, Isra' dan Mi'raj. Mi'raj ambil di mana? Sebab tu dia sebut Mi'raj dalam akidah. Isra' dia tak payah sebut kan, sebab dah ada sabit dalam Quran sahih, terang jelas. Sekarang ni Mi'raj ni hanya sabit dengan hadis yang sahih. Sebab tu kita kena i'tikad melalui hadis yang sahih. Takut ada orang-orang yang anti hadis kan, golongan yang anti hadis tu pegang Quran saja. Bila pegang Quran saja dia akan nafikan Mi'raj lah kan, dia pegang Isra' saja, Mi'raj tak pakai. Jadi kita kena beriktikad jazam bi mi'rajin nabi, dengan mi'raj Nabi yang sabit dengan hadis yang sahih. Kama rawaw, seperti yang meriwayatkan mereka itu ruwah, yakni perawi hadis yang meriwayatkan, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Wa barri'an, dan bersihkan olehmu, settlekan olehmu, lepaskan olehmu daripada tuduhan li Aisyah, bagi Aisyah, mimma ramau, daripada barang yang melontar mereka itu munafiqun. Orang-orang munafik zaman Nabi ni, mereka lontar kepada Nabi, kepada Aisyah. Lontar apa tu? Ramau dia adalah qazaf, dia adalah lontar tuduhan zina. Mereka mengatakan Aisyah tu berzina. Sehingga ke hari ini golongan Syiah duk bawa kan, golongan Syiah duk bawa Aisyah tu berzina. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita jangan begitu, maknanya kita lepaskan. Sebab Allah SWT sendiri pun buat turun ayat pembersihan, settle masalah Aisyah, isteri baginda Nabi SAW, yang Nabi paling sayang sekali antara isteri Nabi. Jadi kisahnya begini, saya sebut sikit kan. Ialah Nabi pergi, setiap kali nak safar, nak pergi berperang dakwah kan, Nabi dia akan buat undian untuk isteri-isteri dia. Kebetulan ketika itu Nabi nak bermusafir perang Bani Mustalik kan. Nabi nak pergi tempat dakwah di Bani Mustalik. Nabi buatlah undi, tiba-tiba dapatlah Aisyah menang undi kan. Jadi Nabi bawalah Aisyah. Sampai Aisyah ni ringan waktu tu kan, dia masih muda lagi, dia ringan, dia duduk dalam sekeduk, bagi sekeduk, maknanya diletakkan di dalam satu, macam di belakang unta tu, dia buat macam satu tempat duduk lah di belakang unta tu, dia duduk dalam tu. Kemudian Aisyah turun, dia bila dia berhenti berehat, jadi dia orang buat turun lah daripada belakang unta tu, dia Aisyah turun pergi qada hajat dan sebagainya. Tiba-tiba Aisyah berpatah balik, tengok-tengok semua dah hilang kan, semua dah bergerak, dah berjalan
Dan orang yang mengangkat tu pun tak tahu, tak sedar kata Aisyah tak ada dalam tu. Sebab Aisyah ni dia ringan, jadi dia angkatkan sekeduk je, dia tak terasa. Jadi angkat letak je, dia orang pun berjalan. Takdir Allah. Kemudian mereka berhenti tu di satu buah penempatan di fil Yaman kan. Kemudian bila dibawa tu, dia ada seorang sahabat lagi dia ketinggalan di belakang tu, nama dia Sufyan bin Mu'attil kan. Sufyan bin Mu'attil ni dia berjalan di belakang. Dia ni tugas dia untuk mengutip barang-barang yang jatuh kan. Jadi ada barang jatuh, apa yang jatuh tu dia akan kutip lah. Sebab satu gerombolan tu dia banyak benda-benda yang jatuh tercicir kan. Dia akan berjalan belakang. Kemudian dia jumpa lah Aisyah. Dia tengok-tengok waktu tu dia belum lagi turun ayat perintah purdah kan. Ini pun purdah dipertikaikan juga ni kan. Malaysia tak layak pakai purdah. Ada mufti juga, petua kan, pelik lah ya, masya-Allah. Kononnya sunnah-sunnah apa ke dia bawa kan. Jadi apa ni, waktu tu belum ada yang pun mana Aisyah belum tutup muka masa tu kan. Jadi tengok-tengok, oh Aisyah dia kenal lah kan. Waktu tu belum lagi perintah tutup muka. Jadi dia kenal, dia ambil Aisyah letak di atas. Dia suruh Aisyah lah naik di atas unta dia tu. Kemudian dia tuntun, dia bawa kan. Dia bawa unta tu. Kemudian sampailah kepada gerombolan sana. Tiba-tiba dalam gerombolan ada macam geng-geng Abdullah bin Ubay ni, geng munafik ni. Kan, tu dia dua-dua ni kan, dah mula dah kan. Jadi waktu tu lah digembar-gemburkan kata Aisyah berzina dengan Sufyan bin Mu'attil. Sehingga kan heboh lah satu Madinah lah apa semua tu. Sehingga kan Nabi pun macam 50-50 kan, nak percaya tak percaya kan. Sebab bukti dah ada ni kan, terang jelas semua. Macam sengaja Aisyah nak lari tinggal Nabi pergi jumpa dengan Sufyan. Contohnya kita katakan orang bawa cerita tu. Kemudian lama kelamaannya ada di antara sahabat pun terkesan juga kan. Ada yang Nabi buat mesyuarat tanya macam mana ni, cari yang lain lah kan. Ada yang lain ramai lagi, sampai ada yang macam tu juga. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat pembersihan. Iaitulah surah An-Nur. Kalau kita cari dalam surah An-Nur kan ada ayat pembersihan tentang Aisyah ni, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Akhir cerita itu Allah Taala sebut ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Itulah ayat pembersihan tentang Aisyah. Jadi kita juga kena bersihkan Aisyah. Jangan kita masuk dalam golongan-golongan yang memfitnah Aisyah begitu. Dia seorang isteri Ummul Mukminin. Tapi orang Syiah kata Ummul Muflisin itu. Kita gelar Ummul Mukminin, depa Ummul Muflisin. Itu jahatnya orang Syiah. Wasabuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Dan sahabat Nabi itu khairul quruni, sebaik-baik kurun. Mana kurun sahabat tu kurun yang pertama, iaitu kurun yang terbaik. Khairul quruni qarni. Fastami', maka tuntut dengarlah kamu. Kemudian fatabi'i, maka selepas itu tabi'in, dan dipanggil maknanya kurun yang selepas daripada kurun sahabat, kurun yang kedua. Fatabi'un liman tabi', maka yang mengikut. Liman tabi'a, bagi mereka yang mengikut ia. Makna tabi'in, tabi'in. Jadi apa ini kurun nanti ini yang kita sebut salaf. Kurun salaf ni adalah kurun sahabat, kurun tabi'in dan kurun tabi'in tabi'in. Siapa sahabat? Sahabat ni adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW di masa hidup kedua-duanya dan beriman. Itu sahabat. Abdullah bin Ubay, dia berjumpa dengan Nabi hari-hari, tapi tak dipanggil sahabat sebab dia tidak beriman kepada Nabi. Kalau tak beriman, dia panggil sahabat. Kalau gitu Abu Jahal sahabat lah. Mana boleh panggil sahabat walaupun berjumpa tetapi tidak beriman. Syarat dia mesti beriman. Walaupun dia baby yang baru dilahirkan. Macam anak Sayyidina Abu Bakar kan. Waktu tu baru usia sebulan Nabi wafat. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi wafat. Tapi dia